Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita berbicara ataupun berbincang berkaitan dengan kitab yang sekejap tuan-tuan. Ada yang bertanya dia nak masuk. Sekejap ya. Okey. Alhamdulillah kita berkesempatan pada petang ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih berada dalam bab sabar. Kita masih berada dalam bab sabar dan kita hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-9 dalam bab sabar. Dan hadis ke-33 di dalam keseluruhan kitab. Betul ya? Abang Jafni betul? Betul Ustaz, betul. Baik. Kita tengok kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adhaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ni ada kontroversi sikit berkenaan dengan umur dia. Sebahagian ulama cuba untuk mengatakan dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia belasan tahun. Yang mana pendapat yang mainstream di kalangan ahli sunnah seperti mana riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Aisyah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang mana pendapat ni walaupun diterima oleh majoriti ulama sebagai pandangan yang diterima berdasarkan hadis Al-Bukhari, tetapi pandangan ini menjadi kontroversi pada hari ini. Ya Sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah begitu muda, bagaimana kita nak defend? Bagaimana kita nak defend ataupun kita nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila golongan-golongan barat yang mengkaji Islam untuk meruntuhkan Islam mengatakan bahawasanya Nabi SAW ini merupakan seorang pedofil, seorang yang suka kepada kanak-kanak. Kita jawab pandangan ini, pandangan yang minoriti yang mengatakan Aisyah belasan tahun ini, saya katakan pandangan ini walaupun ada kekuatannya sendiri tapi pandangan ini sukar untuk kita terima kerana hadis yang menunjukkan Aisyah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur muda tu terlalu kita panggil berada pada tahap sahih yang tahap tinggi, bukan tahap sahih biasa saja berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Tetapi kita bila nak jawab, kita kena jawab dengan perkara yang diterima oleh kita pada hari ini, iaitulah apabila kita berbicara tentang sesuatu peristiwa di zaman silam, kita kena balik untuk menilai keadaan itu berdasarkan penerimaan mentaliti pada zaman itu. Kita jangan nilai peristiwa zaman tu dengan mentaliti zaman ni. Kita cuba tengok, kita cuba banding. Umpamanya, mungkin di zaman nenek kita dulu, zaman moyang kita dulu, kahwin muda ni satu benda yang diterima. Bukan kata 1000 tahun dulu. Baru kita kata puluhan tahun yang dulu, tak sampai 100 tahun lagi lah. Puluhan tahun yang dulu, kahwin muda ni ataupun kahwin tak sampai umur 20 tahun ni merupakan satu yang diterima pada zaman tu. Bila masuk pada zaman ni mungkin orang kata macam
Kalau kahwin umur 15 tahun, kahwin umur 16 tahun, kahwin umur 14 tahun, orang mungkin tak boleh terima. Padahal itu belum lagi pada zaman ribuan tahun sebelum daripada ini. Maka bila kita nak menilai sesuatu peristiwa yang berada di dalam sejarah, kita perlu melihat kepada suasana di zaman tu. Suasana di zaman tu taklah macam sekarang. Yang mana mereka pada zaman itu tidak mempunyai pengajian yang bersistematik sehingga macam zaman sekarang ni. Anak-anak perempuan umpamanya apabila berumur 7 ataupun 8 tahun mereka telah tahu untuk menguruskan rumah. Berbeza dengan anak dara sekarang ni yang mana mereka perlu ataupun mereka lebih menumpukan kepada pengajian formal. Itu berbeza zaman. Yang mana pada zaman dulu tidak begitu orang kata apa menekankan sangat tentang pengajian formal ni. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termuda. Kata dia annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Kata Aisyah, kata perawi, Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un ni satu penyakit yang dikenali lah. Penyakit yang dipanggil sebagai wabak yang berjangkit di zaman dulu. Yang mana dia lebih kurang jugalah macam wabak wabak coronavirus ni lah. Ada orang kata dia bubonic, satu penyakit yang sangat kuat berjangkit. Ya? Ta'un ni memang dikenali zaman dulu. Maka bila Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan isu ta'un, isu wabak, isu penyakit yang berjangkit, fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Aisyah, sesungguhnya ta'un ni merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada hamba-hamba dia yang dia inginkan. Kemudian Nabi sebut, faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan ta'un ini merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka kat sini kita dapat dua perkara, iaitu Nabi kata ta'un ni dia boleh jadi azab, dia boleh jadi rahmat. Ada pada sebahagian orang dia azab, sebahagian orang yang lain dia rahmat. Maka Nabi SAW kata, falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un. Tidak adalah seorang hamba pun yang mana yaqa'u fit ta'un, dia duduk di tempat yang ada padanya ta'un, fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba, dan dia duduk di dalam negeri dia, tak keluar daripada tempat itu dalam keadaan dia sabar dan dalam keadaan dia mengharapkan pahala daripada Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia tahu sesungguhnya dia tidak akan ditimpa apa-apa bencana melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan dapat pahala seperti mana pahala syahid. Ini yang disebut di dalam istilah agama kita sebagai syahid akhirat. Syahid ni ada tiga. Satu syahid dunia akhirat, iaitu syahid yang mana mereka dibunuh oleh puak-puak kafir harbi di medan perang. Satu lagi yang digelar sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat ni rendah sikit daripada syahid dunia dan akhirat, iaitu mereka-mereka yang mati dalam keadaan yang menderita kesakitan. Dalam hadis disebut ada beberapa golongan. Antaranya golongan yang masuk di bawah kategori syahid akhirat ni ialah orang yang mati lemas, orang yang mati terbakar, orang yang mati ditimpa sesuatu, orang yang mati mabtun disebabkan sakit di dalam perut, dan juga golongan yang mat'un, golongan yang terkena ta'un. Mereka ni digelar sebagai orang yang bila mati disebabkan terkena penyakit ni, dia akan mati dalam keadaan yang syahid. Syahid akhirat. Tapi syahid akhirat ni kena mandilah juga. Kena salatkan jugalah pada dia. Cuma mereka dapat pahala disebabkan mereka menanggung bebanan kesakitan tu dan mereka sabar. Maka mereka akan dapat pahala. Pahala seperti mana pahala? Tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni bila dia penyakit yang berjangkit, dia boleh jadi azab pada satu puak, boleh jadi rahmat pada satu puak yang lain. Cuma ya, kita ni
bila berdepan dengan situasi wabak, berdepan dengan situasi bencana, jangan buat kerja Tuhan. Ini saya pesan. Jangan buat kerja Tuhan sampai kita ni seolah-olah macam pasti. Turunnya benda ni sebab engkau lah. Turunnya benda ni sebab puak ni lah. Tapi kadang-kadang ada manusia dia suka buat kerja ni. Kan? Tapi dia lupa nak muhasabah diri dia. Kan? Dia tuduh orang je. Kalau turun tempat ni, ni sebab ni lah. Sebab bencana ni sebab engkau lah. Engkau lah banyak buat maksiat ni. Tapi dia lupa nak muhasabah diri dia. Mungkin dia juga banyak buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dapat pasti adakah peristiwa bencana yang Allah Taala turunkan, kita tak akan dapat pasti 100% adakah ia disebabkan oleh kerana maksiat yang kita buat ataupun ujian yang Allah Taala nak bagi kat kita. Kalau dia merupakan bala, maksudnya Allah Taala nak bagi kita peringatan. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai ujian, dia nak angkat darjat orang-orang yang beriman. Jadi kita tak dapat pastikan secara jelas. Cuma ada petanda lah. Kalaulah kata bencana tu turun dalam keadaan kita lupa dengan Tuhan, kita tak berapa nak ingat dengan Tuhan, ya, maka itu mungkin ia adalah azab. Itu mungkin ia adalah peringatan dan ancaman daripada Allah. Tapi kalau dia turun dalam keadaan kita tak buat maksiat apa, orang kampung kita pun tak buat apa, still lagi beramal dengan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah, mungkin itu juga mungkin itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak dapat nak pastikan dengan betul. Sebab tu saya tak apa setujulah bila kita ni, terutama kalau tempat kita tak kena bencana. Kalau tempat kita tak kena bencana, tempat orang lain kena, terus kita kata bala bencana. Itulah banyak sawah. Kita kena buka jalan supaya orang kembali kepada Tuhan. Bila kena contohnya bala bencana dulu dekat mana? Dekat Indonesia tu, dekat Palu umpamanya kan. Yang mana terkena gempa bumi sampai air melempah, ada yang mati. Jangan terlalu cepat untuk mengatakan ia adalah bala bencana. Jangan kata begitu. Sebaliknya kita kata Allah masih sayangkan kamu, maka Allah hantar peringatan supaya kamu beringat. Supaya kamu beringat, supaya kamu kembali kepada jalan yang benar. Kerana kerja kita bukan nak jauhkan orang daripada agama. Kerja kita adalah untuk tarik orang kembali kepada Allah. Itu kerja kita. Yang mana kalau kita cakap satu benda menyebabkan orang putus asa dengan rahmat Allah, maka kita telah menjadikan diri kita sebagai satu ejen menjadikan orang lari pada agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka benda ni. Bukan kata hanya sekadar perkataan yang dimurkai oleh Allah. Solat kalau panjang pun Nabi tak bagi. Solat panjang sangat sampai orang rasa beban nak solat belakang kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Muaz yang solat lama sehingga orang mufaraqah, tak larat solat belakang dia. Kan Nabi kata, "Affattanun anta ya Muaz? Adakah kamu membawa bencana wahai Muaz? Kamu membawa fitnah wahai Muaz? Salli bihim salatan tukhaffifuhum." Salatlah dengan mereka salat yang meringankan mereka. Kerana apa? Fa inna fihimud dha'if wal marid wa dhal hajah. Kerana di sisi mereka ini, orang yang salat belakang kamu ni ada orang sakit, ada orang tua dan ada orang yang mempunyai keperluan untuk menyelesaikan salat dengan kadar segera. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, memang betul ta'un ni boleh jadi azab. Ta'un wabak ni boleh jadi azab. Wabak yang sama juga boleh jadi rahmat pada sebahagian orang. Siapa? Orang yang beriman bila terkena wabak, ia ada rahmat yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Pasal apa? Sebab bila turunnya bencana kepada orang yang beriman, dia akan sabar. Bila sabar, dia akan dapat pahala seperti mana yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang sabar ni tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah, sesungguhnya diberikan orang-orang yang sabar ini pahala mereka tanpa ada hisab, iaitu tanpa ada perkiraan, tanpa ada skema. Allah Taala bagi banyak kepada orang yang beriman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perkenalkan dengan satu konsep. Dia kata tidak ada seorang hamba yang duduk di tempat yang terkena ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba.
dan dia duduk di negeri dia tu dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala, dia tak lari keluar. Walaupun dia tak kena. Kalau dia kena lagilah dia tak boleh keluar. Kalau dia tak kena pun dia tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin fala taqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu," atau kama qala. Apabila taun telah menempat di satu negeri, kamu jangan masuk negeri itu. Bila taun telah masuk di negeri kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar kerana nak lari. Ini yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, yang kita hari ini dipanggil sebagai, kita hari ini panggil benda ni sebagai konsep kuarantin ataupun PKP. Kalau Malaysia kita panggil PKP lah, peraturan kawalan pergerakan. Yang mana Nabi SAW nak ajar kita tentang konsep nak kawal wabak. Daripada hadis ni kita dapati bahawasanya pandangan ulama yang mengatakan tidak ada penyakit berjangkit di dalam Islam itu perlu diperhatikan semula dan perlu dinilai semula. Memang ada hadis Nabi SAW sebutkan, la adwa wala tiyarata wala safara. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, tidak ada jangkitan, tidak ada kepercayaan sial. Jadi bila Nabi kata tidak ada jangkitan, adakah betul penyakit ni tak berjangkit? Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut la yuridul mumrid alal musih, janganlah yang sakit pergi bercampur dengan yang sihat. Tetapi di sana ada juga riwayat yang seolah-olah macam Nabi nak nafikan jangkitan. Sehingga kan bila sahabat-sahabat tak bertanya Nabi SAW tentang konsep berjangkit, Nabi kata faman a'dal awal. Kalau begitu, kalaulah kata penyakit ni betul-betul berjangkit, unta yang pertama yang kurap tu siapa yang jangkitkan dia? Dia pertama kena. Seolah-olah macam Nabi nak nafikan jangkitan. Tetapi sebagai orang yang mengkaji hadis, mereka perlu untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sama di dalam bab yang sama. Tak boleh difahami hadis-hadis ini secara berasingan. Kalau faham hadis secara berasingan, pemahaman kita mungkin tidak begitu holistik dan menyeluruh. Saya bagi contoh. Ada sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga apabila dia kasih untuk saudaranya seperti mana dia kasih untuk dirinya sendiri. Maksud apa hadis ni? Maksudnya seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis ni sebagai simbolik kepada hilangnya seorang mukmin perlu menghilangkan daripada diri dia perasaan dengki kepada sahabat saudara mukminnya yang lain. Maksudnya seorang mukmin ni kalau dia nampak saudara mukmin dia yang lain dapat satu nikmat, yang mana nikmat tu kalau dapat kat diri dia, dia suka, dia kena tumpang gembira bila nikmat yang sama dapat dekat saudara mukmin dia. Kenapa? Kerana sifat orang mukmin ni dia sayang kat saudara sama macam sayang kat diri dia sendiri. Jadi kalaulah kata dia suka dapat sesuatu, kawan dia orang Islam yang lain dapat sesuatu yang sama seperti mana yang dia suka, dia tak dapat pun, tapi dia kena tumpang seronok, dia kena tumpang gembira. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Tapi kalau dia tengok dia suka benda tu, dia tak dapat, kawan dia dapat menyebabkan dia susah hati, menunjukkan iman tak sempurna, ada perasaan hasad dan dengki. Tapi hadis ni orang boleh salah faham. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, katalah satu orang mukmin dia isap ukuk. Tuan-tuan, puan-puan, apa hukum isap ukuk? Kalau tanya ustaz yang isap ukuk, dia kata makruh lah. Kalau tanya ustaz yang tak isap ukuk, dia kata haram lah. Sebab apa? Pertama, sebab dia orang kata apa? Memudaratkan diri dia sendirilah. Yang kedua, kerana dia ganggu orang lain lah. Sebab biasanya orang merokok ni, orang lain sebelah-sebelah akan rasa terganggu dengan dia. Okey.
Katalah kita ambil pendapat yang kata haram tu, kerana inilah pendapat majoriti ulama semasa. Ya. So haram. Haram merokok. Tapi ustaz, saya tak boleh tinggal ustaz, duk gian. Bab gian-gian ni hang dengan Allah lah. Tuan Haji dengan Allah lah. Tapi bab hukum saya kena bagi tahu hukum. Sebab apa? Sebab manusia ni kadang-kadang bila dia buat, dia tak suka dengan hukum. Tak boleh macam tu. Hukum adalah hukum. Awak buat, awak tak mampu buat, awak tak mampu tinggalkan. Yang tu awak dengan Allah. Sebab ada juga sahabat Nabi yang minum arak sampai kena sebat. Tapi dia sayang pada Allah dan Rasul. Kan Nabi sebut dalam hadis ketika mana seorang sahabat disebabkan minum arak. Kan ada sahabat lain duk maki dia. Nabi kata la tal'anu. Kamu jangan laknat dia. Kerana fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kerana dia sayang pada Allah dan Rasulnya. Nabi nak bagi tahu kat kita, manusia ni kadang-kadang ada kelemahan yang dia tak dapat nak elak. Kerana dia bukan maksum, tapi kebaikan dia yang lain banyak. Jadi mungkin Allah Taala uji satu orang ni dalam bab rokok. Dia tak boleh tinggal rokok. Jadi tak apalah tu ujian Allah pada dia. Cuma katalah dia baca hadis ni. Dia baca hadis berkenaan kalau dia suka satu benda, kawan dia dapat, dia kena suka juga. Dia kena seronok juga. Jadi ada orang mungkin dia salah faham, dia kata, ustaz, untuk membuktikan kesempurnaan iman saya, maka saya kena kongsi rokok ni berjemaah dengan kawan-kawan saya. Betul tak pemahaman tu? Pemahaman terhadap hadis ni salah. Kerana apa? Kerana yang Nabi sebut dari sudut gembira bila kawan saudara se-Islam kita dapat nikmat adalah dari sudut kebaikan, bukan dari sudut buat maksiat. Kenapa? Buktinya dalam hadis yang sama dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang sama Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan di hujung tu Nabi SAW tambah satu perkataan yang memberikan kita faham. Nabi kata minal khair. Ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Maksudnya dia cinta untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk diri ini sendiri dari sudut kebaikan. Kalau dari sudut dosa tak boleh. Tak bolehlah pergi guna alasan yang sama. Kami bukan apa ustaz. Nabi kata kita kalau suka satu benda, kita kena suka kawan kita suka juga buat benda tu. Jadi kami pun berjemaah lah. Tak adalah kami dengar kuliah dalam masjid, kami duduk kat luar masjid sambil merokok berjemaah ramai-ramai. Pak Imam pun join sekali. No, itu adalah pemahaman yang salah terhadap hadis. Itu satu. Yang kedua, bila kita baca hadis, berasingan daripada hadis-hadis yang sama dalam bab yang sama, berkemungkinan kita akan salah faham dan menganggap hadis tak sahih. Sedangkan hadis sahih, pemahaman kita tak sahih. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis, ada satu rombongan datang jumpa Nabi. Dia datang daripada luar Madinah datang jumpa Nabi SAW. Lepas tu ditanya Nabi. Ramai-ramai itu seorang tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia kata, wahai Rasulullah, bila kiamat? Dia tanya kat Nabi, bila kiamat? Anas kata Nabi SAW melihat dalam rombongan tu, Nabi tengok dalam rombongan tu, adalah satu budak. Yang Anas kata, budak tu lebih kurang umur dia macam umur Anas. Maka Nabi kata, in ya'ish hadha falam yudrikuhul haram hatta ja'akum sa'atukum atau kama qala. Nabi mengatakan dalam hadis tu, Nabi kata, bila Nabi tengok budak tu, Nabi kata, kalaulah budak ni hidup lama, dia tidak sampai umur tua, melainkan kiamat kamu akan sampai. Faham tak? Abang Bukhari faham hadis ni? Ada orang dia tanya, dia mati dulu Ustaz. Dia mati dulu seperti mana kata Abang Hanim. Dia mati dulu. Maksudnya Nabi SAW bila tengok dekat orang ni, bila dia tanya tentang kiamat, Nabi SAW bagi tahu kat dia, budak ni tak sampai umur tua, kiamat kamu akan datang. Nabi sebut pada orang yang rombongan ni. Ada sebahagian pengkaji, bila dia baca hadis dia kata, tipu, hadis ni tipu. Budak ni bukan kata dah tua, budak ni dah mati dah pun, tak kiamat pun. Bila kita baca riwayat-riwayat yang lain, di sana ada tafsiran yang menunjukkan bahawasanya kiamat yang Nabi maksudkan tu adalah kematian. Kerana kiamat kan ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah mati, kiamat besar kiamat yang binasa dunia. So Nabi SAW nak bagi tahu kepada orang yang bertanya ni, bila kiamat, Nabi kata kamu prepare dulu tentang kematian kamu. Kerana mungkin kiamat yang hancur dunia ni mungkin lambat lagi.
Tapi kiamat yang merupakan hari kematian kamu tu hampir pada kamu. So bersedialah. So jangan tanyalah kiamat-kiamat ni. Maka itu pentingnya untuk kita faham hadis berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain dalam bab yang sama. Okey, contoh yang saya nak sebutkan kat sini, bila Nabi SAW menyebutkan hadis tentang tidak ada jangkitan. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan jangan yang sihat pergi bercampur dengan yang sakit. Tiba-tiba ada juga hadis yang lain Nabi tanya pula, siapa pula yang menjangkiti yang paling awal yang terkena penyakit? Maka di sini kita berhak untuk membuat kajian. Bila kita tengok tentang hadis Nabi tak bagi orang yang duduk di tempat taun walaupun dia tak kena untuk keluar daripada tempat tu, menunjukkan dekat sini bahawasanya Nabi SAW seolah-olah macam mengiktiraf tentang isu jangkitan di dalam dunia ni. Jangkitan penyakit tu memang ada. Maka pendapat yang sahih ialah bila Nabi kata la adwa, ada dua pendapat yang bagi saya agak valid. Pendapat yang ketiga ni kita dah tolak dah. Sebab ada ulama yang kata tak ada berjangkit dalam agama, dalam Islam ni. Dalam Islam tak ada konsep penyakit berjangkit. Tetapi kalau kita tengok hadis-hadis nampak macam ada. Maka dua pendapat ni bagi saya ada wajarnya untuk kita pilih. Pendapat yang pertama, bila Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada jangkitan. Maksudnya bukan Nabi nak menafikan jangkitan secara mutlak. Cuma Nabi nak menafikan jangkitan itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada izin dan ketentuan Allah. Kerana orang-orang jahiliah ni, dia orang duk anggap bila penyakit berjangkit, penyakit tu berjangkit dengan sendiri. Walaupun tanpa izin Allah. Tapi kita orang Islam, kita percaya bahawasanya jangkitan tu ada. Tetapi jangkitan tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Sebab tu kita tengok, kadang-kadang ada manusia yang terkena jangkitan, kita tengok dia terkena jangkitan penyakit tu hanya dengan sekali sentuhan dengan orang yang sakit kena dah. Umpamanya sesama lah yang kita tengok. Sesama, jumpa sekali dengan orang sesama dia kena jangkit. Tapi orang yang duduk serumah dengan dia tak kena pun. Kerana jangkitan tak berlaku sendiri tanpa izin Allah. Jangkitan berlaku dengan izin Allah. Contohlah kan, orang-orang yang dikatakanlah semalam saya dapat berita, orang yang setakat ni kontak rapat dengan menteri yang terkena COVID semalam, saudara kita, sahabat kita, Dr. Zul, Menteri Agama, disahkan positif dan dia tak ada gejala. So dia orang ni KKM duk trace lah dia punya kontak rapat. So 90 orang yang disaring dikatakan tidak terkena jangkitan tu, masih negatif. Jadi kita doalah mudah-mudahan memang tak terkena jangkitan. Kerana jangkitan ni bukan dia berlaku dengan sendiri. Ada orang sentuh tak kena. Ada orang sentuh kena. Maka dia tak berlaku sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ni pendapat Syekh saya lah, Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah. Dia mengatakan la adwa tu bukan la nafi tetapi la nahi. La ni ada dua makna. Boleh makna tidak, boleh makna jangan. La ni dalam bahasa Arab boleh makna tidak, boleh makna jangan. La tidak ni la nafi. La larang ni la nahi. Sebahagian ulama, majoriti ulama, bila dia faham ayat la adwa, tidak ada jangkitan, dia dok faham nafi. Maka sebab itu mereka takwil tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Manakala sebahagian ulama, dan pendapat ni dipilih oleh guru saya, Dr. Syekh Sharaf Al-Qudah, hafizahullah, masih hidup, ada di Jordan sekarang ni. Dia ada satu kuliah, dia duk cerita pasal benda ni menarik. Dia kata la dekat sini pada dia la nahi. La yang menunjukkan yang menunjukkan nahi, larang. Jangan jangkitkan orang lain. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada orang Islam, bila kamu terkena penyakit berjangkit, jangan pergi tempat-tempat yang boleh kamu menjadi ejen penyebar kepada jangkitan orang lain. Sebab tu Nabi tak bagi orang yang terkena taun untuk pindah ke tempat lain. Bukan kata kena taun je. Kalau tempat dia terkena taun, dia belum kena, jangan keluar. Kerana Nabi SAW tak suka penyakit itu disebarkan merata-rata sehingga tak mampu lagi untuk dikawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita
berdepan dengan wabak yang kita panggil sebagai COVID dan kita pun tak tahu bila masa dia berakhir. Jadi kita kena berhadapan dengan realiti ni. Kita kena berhadapan dengan situasi ni. Kita nak nafikan jangkitan macam mana? Macam mana kita nak kata penyakit itu tak berjangkit? Sedangkan dengan pembuktian saintifik ia berjangkit, tetapi ia berjangkit dengan kehendak Allah. Jadi bila satu orang dah terkena ataupun ada potensi untuk kena, pergilah kuarantin diri. Janganlah pergi tempat ramai-ramai. Jaga jarak dan seumpamanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, benda ni ya menunjukkan bahawasanya Islam telah mendahului zaman. Maksud zaman tu 1400 tahun dulu Nabi SAW menyebutkan tentang isu kuarantin, dan sampai hari ini kuarantin merupakan salah satu di antara cara pencegahan yang hebat, cara pencegahan yang paling berkesan dan paling murah untuk dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma kita sedihlah. Di Malaysia ni ada juga orang duk pertikaikan. Bila dah mungkin dah lama sangat kot dikawal, jadi makin boring. Maka mereka pun munculkan isu-isu kononnya wabak ni adalah konspirasi, wabak ni bukan pandemik tetapi plandemik, hanya di-plan oleh orang tertentu. Saya tidak nafikan kebarangkalian tu mungkin ada. Mungkin. Walaupun bagi saya sebenarnya buang masa je kita fikir pasal tu. Kita berhadapan dengan realiti. Berhadapanlah dengan realiti. Realiti kita sekarang apa? Realitinya wabak ada. Realiti sekarang apa? Realitinya orang mati. Semalam budak umur setahun mati disebabkan COVID. Kan? Seperti mana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Mungkin ada sebahagian yang kata, alah yang mati itu tak sampai 1%. Tak sampai 1% tetap nyawa manusia. Kita kena selamatkan semaksimal mungkin yang kita mampu. Jadi sebab itu kita nak kawal supaya wabak ni tidak merebak dengan lebih jauh lagi ataupun dengan lebih luas lagi. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau dalam agama ni dia bukan hanya maqasid nyawa. Maqasid dalam agama ni ada 5. Nak jaga 5 benda yang kita panggil sebagai daruriyat. Daruriyat ni ada 5. Yang pertama jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, nasab dan juga jaga harta. Jaga agama yang pertama betul. Kemudian kita jaga nyawa. Tapi dalam bab COVID ni dia bukan jaga nyawa semata-mata. Mungkin orang terkena tu tak mati, tetapi dia ada satu bab lagi kita panggil sebagai jaga harta. Yang mana kalau kita biarkan jangkitan berlaku besar-besaran, saringan tu dah kos dah. Nak test, masukkan apa? Masukkan swab tu dalam hidung tu, itu pun dah kos. Nak saring, nak tengok kuman tu dah kos. Kerajaan terpaksa tanggung. Bukan sikit belanja untuk buat saringan tu. Maka sebab tu kita kena tengok juga ekonomi. Kena tengok juga ekonomi negara kita. Jangan sampai ekonomi negara hancur. Yang mana kalau ekonomi kita hancur, maka rakyat tak dapat makan. Sedangkan di antara tugas pemerintah itu, selain daripada menegakkan agama Allah, dia perlu untuk memberikan manusia makan. Tak rasa diancam duduk dalam negara Islam. Baik, kita tengok apa Syekh Mustafa Bura menyebutkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Afadal hadis, kata Syekh rahimahullah, hafizahullah. Afadal hadis qala Ibn Allan idza kana qasdul mu'min thawaballahi wa raja'a maw'idillah wa in sarafa anhu fakadzalik wa in sarafa anhu fakadzalik wa huwa ghairu mutadajjir walau waqa'a bihi mu'tamidan ala rabbi fi hali sihhatihi wa saqami kana lahu ajru syahid. Kata Syekh, dia menukilkan daripada Ibn Allan, apabila tujuan ataupun apabila niat seorang mukmin hanyalah untuk mendapatkan balasan daripada Allah dan mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dari sudut nikmat, arifan, dan dia mengetahui bahawasanya kalau dia terkena taun pun hanyalah dengan takdir Allah, dan jika dia dielakkan daripada taun pun juga dengan takdir Allah, maka dan dia juga tidak begitu kelam kabut kalau terkena, dan dia mengharapkan kepada Allah dalam keadaan dia sihat ataupun sakit, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Maksudnya Ibn Allan kata, sama ada dia kena ke ataupun dia tak kena, dia dapat dah pahala tu, selagi mana dia sabar dan mengharapkan pahala. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Melbourne, masih lagi lockdown kan, masih lagi dikurung. Dikurung tu saya pun tengok
Tuan-tuan dan puan-puan, muka lebih agak cerah sikit sebab tak keluar, tak kena matahari kan. Jadi, saya tengok Abang Buhari pun dah macam cerah sikit dah hari ni. Kan? Jadi, tak keluar rumah. Taat. Jaga diri, jaga keluarga. Tak nak terkena penyakit. Duduk dalam keadaan sabar. Saya tahu memang stres. Tapi duduk ni dalam keadaan kita rasa nak menjalankan perintah Nabi, kita dapat pahala syahid. Kena ataupun tak kena. Tapi kalau kena tu pahala lagi apa? Dapat pahala syahid terus. Ibn Hajar kata ada beza sebab Nabi dalam hadis Nabi kata illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dia dapat seperti pahala syahid. Dalam riwayat orang yang mati sebab taun, sebab wabak, Nabi kata syuhada, dia confirm syahid. Syahid akhirat lah. Dapat pahala. Yang ni dia kata seperti. Nabi bezakan di antara dua. Orang yang kena dan mati dan orang yang kena tak mati dan orang yang tak kena tapi duduk dalam keadaan dalam negeri yang kena taun. Ada beza. Ada beza dia punya ganjaran. Tetapi ketiga-tiganya mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena bersangka baik dengan Allah. Baik. Kemudian kata Syekh, as-sabira fi ta'un au ay marad yushbihuhu ya'manu min fitnatil qabr. Orang yang sabar ketika mana ta'un dan apa saja penyakit-penyakit yang seumpamanya. Macam COVID lah. Dia macam ta'un lah ni. Kan? Bahkan dia lagi dahsyat daripada ta'un sebab dia lagi cepat merebak. Ya? Ya'manu min fitnatil qabr. Dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur dengan syaratlah dia sabar. InsyaAllah dia akan selamat. Alal insan idza waqa'a ta'un fi baladin huwa fiha alla yakhruja minha. Ke atas manusia apabila ta'un berlaku di tempat dia dan dia berada pada tempat tu, alla yakhruja minha, jangan keluar daripadanya, kai la yanqulul adwa ila ghairiha minal bilad, supaya dia tidak merebakkan penyakit, dia tidak merebakkan jangkitan ke negeri yang lain daripada negeri-negeri yang ada. Wal haditsu dalilun 'ala al-akhdhi bi mabda'il hajr sihhi 'ala al-marda al-musabin bil amradi sariyah. Dan hadis ini menjadi dalil menunjukkan tentang konsep kuarantin, kawalan pergerakan ke atas orang-orang yang sakit yang ditimpa dengan penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Yang ni Syekh cerita ni, tuan-tuan dan puan, Syekh cerita ni, Syekh Mustafa Bura cerita pada tahun 2001. Ni kitab saya ni ditulis tahun 2001. Saya bukan nak tipu. Tengok. 2001. Tuan nampak? Ni 2001. Ni 2001. Dia cerita pasal kuarantin dah. Seolah-olah macam ditulis malam. Syekh ni. Syekh Mustafa Bura. Saya talaki buku ni 2001 dengan Syekh saya. Syekh Muhammad Hawa. Waktu tu dia cerita benda yang sama. Dia kata kuarantin. Isu kuarantin. Sakit berjangkit, jangan pergi ke orang. Sakit berjangkit, duduk kat rumah. Jangan pergi ke negara lain. Ya? Baik. Kemudian, la yaqtasiru ajru syahid ala man qutila fil jihad. Dan hadis ni membuktikan bahawasanya pahala-pahala syahid tidak hanya terhenti kepada orang yang terbunuh di dalam jihad. Wa innama yashmalu unasan kathirina minhum al-mat'un wal ghariq wan nufasa. Dan sesungguhnya pahala itu merangkumi orang-orang yang ramai, antaranya orang yang mat'un, orang yang terkena ta'un, antaranya orang yang ghariq, orang yang mati lemas, antaranya orang yang mahdum, orang yang ditimpa sesuatu dan mati, dan antaranya juga nufasa, dalam hadis disebut, iaitu orang yang mati disebabkan dia melahirkan anak. Itu pun dapat pahala kerana dia mati dalam keadaan kesakitan. Ya? Innama warada fi hadzal hadis min da'watil musab ila sabr wal mukuthi fil balad la yatanafa ma'al akhdhi bi asbabil wiqayah wal mudawah. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam tadawu ibadallah. Dan apabila dalam hadis ni menyebutkan tentang sabar, tentang duduk di tempat yang terkena wabak, bukan bermakna kita meninggalkan konsep berubat. Maksud bila dah terkena tu tak bermakna kita hanya menyerah tanpa berusaha. Usahalah. Pergilah masuk hospital. Masuklah hospital, ambil ubat, ambil antibiotik ke apa yang perlu untuk menjadikan diri kita selamat. Seperti mana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata tadawu ibadallah. Berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Kemudian kata Syekh
as-sabr 'ala al-marad dalilur ridha bil qada'i wal qadar wa huwa min kamalil iman. Kesabaran ke atas penyakit merupakan dalil keredaan terhadap qada dan qadar, dan ia merupakan kesempurnaan iman. Katalah kita dah jaga semua benda dah. Kita dah basuh tangan, kita dah pakai mask, kita dah pakai sanitizer, tiba-tiba kena juga. Tiba-tiba kena juga. Maka sabarlah, terimalah, kerana itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang nak kita menerima jangkitan tu. Jangan kita salahkan orang yang membawakan kepada kita virus tersebut. Kalau memang kita dah jaga, dia pun dah jaga. Kalau dia tak jaga, kita marahlah juga. Rotan kan dia. Baik. Kat Malaysia sekarang ni isu rotan ni kan. Sebab PM kata siapa yang langgar SOP, langgar prosedur, dia nak rotan. Jadi sekarang ni kami pun tengah gerun ni. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis nombor 10. Hadis nombor 10 dan dalam bab ni, dan hadis nombor 34 di dalam keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas kata, Anas ni khadam Nabi, sebab itu Anas banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Anas ni dia banyak duduk dengan Nabi sama. Banyak duduk dengan Nabi, jadi dia banyak dengar hadis-hadis Nabi. Umur 10 tahun mak dia dah hantar dia duduk dengan Nabi, selama 11 tahun dia duduk, dia khidmat untuk Nabi. Maka dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. So hadis ni hadis qudsi lah. Hadis yang Nabi sandarkan kepada Allah. Nabi kata Allah berfirman, iza batalaitu 'abdi bihabibatai, apabila aku menguji hamba-Ku dengan aku mengambil dua kekasihnya. Bila aku uji hamba-Ku dengan aku ambil dua kekasihnya, fasabara, kemudian dia sabar, awatuhu minhumal jannah, aku akan gantikan kepada dia dengan balasan syurga di akhirat nanti. Tapi Anas kata kekasih tu bukan kekasih gelapku. Bila kata dua kekasih tu nampak macam kekasih gelapku lah, tak. Anas kata yuridu ainai. Yang dimaksudkan dengan dua kekasih itu adalah dua matanya. Mata ni kekasih yang Allah Ta'ala beri kat kita. Maka Allah kata kalau dia ambil mata kita, dia ambil nikmat penglihatan kita dan kita sabar, Allah Ta'ala akan gantikan dengan syurga. Sebab tu orang buta ni dia ada pahala. Orang buta ni dia ada pahala free kat dia. Iaitu pahala yang Allah Ta'ala beri kepada orang buta ni, setiap masa dia buta, setiap kali dia hidup dalam dunia dan dia sabar atas nikmat yang tak ada pada dia, dia akan dapat pahala yang berterusan. Sama jugalah macam orang-orang lain yang Allah Ta'ala berikan kecacatan kepada mereka dan mereka sabar, mereka akan menerima pahala yang berterusan. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut dua mata, para ulama bincang, kalau satu macam mana? Kalau satu je mata rosak, satu lagi okey. Dapat juga pahala tapi tak sempurnalah. Demikian yang disebut oleh Ibn Hajar. Baik, kenapa mata? Kenapa mata? Mata ni, ya, dia merupakan di antara anggota badan manusia yang mana dengan mata ni lah boleh melihat sesuatu yang mengembirakan dia dan sesuatu yang buruk, dan dia boleh jauhkan diri daripada dia. So mata ni dia tak macam anggota lain yang mungkin tak dapat untuk dikenal ataupun tak dapat untuk disentuh pada badan melainkan dengan sentuhan. Tangan kena sentuh dulu baru rasa panas ke tidak. Kalau tak ada mata, kita tak tahu benda yang kita sentuh tu bahaya ke tidak, kita kena sentuh dulu. Kan, kalau hidung, kita tak tahu benda tu bahaya ke tidak, kita tak tahu benda tu melainkan dah masuk dalam hidung. Mulut pun macam tu, kita tak tahu rasa apa, kita tak tahu warna apa, kita tak tahu sedap ke tidak, pedas ke tidak, melainkan dah masuk dalam mulut. Berbeza dengan mata. Mata ni tak perlu masuk dalam mata. Kita tengok daripada jauh, kita nampak dan kita tahu. Maka oleh kerana tu, kalau kita tengok benda tu mengembirakan, maka dengan mata itulah yang melihat, tangan lain, anggota lain akan berfungsi untuk mendapatkan kenikmatan tu. Kalau benda yang kita lihat tu bahaya ataupun menyedihkan, dengan pandangan mata itulah
menyebabkan anggota yang lain bertindak untuk menjauhi benda-benda yang bahaya tu. Tapi bila tak ada benda ni, maka ia merupakan satu musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar dalam kehidupan mukmin, dan kalau dia sabar, Allah Taala akan ganti dengan syurga. Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, dia mengatakan musibah yang Allah Taala beri kepada manusia ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, lidaf'il makruh. Allah Taala bila bagi musibah kat kita, dia nak elakkan kita daripada benda lain yang lebih dibenci daripada kita. Mungkin ada benda lain yang lebih teruk nak kena, Allah Taala bagi yang kecil supaya yang lain tu dapat dielakkan. Itu pertama. Yang kedua, ataupun untuk menghilangkan benda yang kita benci. Untuk menghilangkan benda yang kita tak suka, maka Allah Taala bagi. Contohnya Allah Taala bagi kita sakit. Bila kita sakit, kita tak ada semangat nak buat maksiat. Kita tak ada semangat nak buat benda-benda yang Allah Taala tak suka. Tak ada mood lah nak buat benda-benda dosa ni bila sakit. Maka Allah bagi kita sakit tu ada sebab. Iaitu kita sabar, kita boleh cuci dosa. Sabar dapat pahala. Cuci dosa. Kalau kita sabar, cuci dosa-dosa kecil kita. Kemudian kafaratuz dzunub. Ini saya sebut tadi. Bila musibah Allah Taala beri, dia bukan datang dalam keadaan percuma kepada orang beriman, dia datang dalam keadaan menyuci dosa-dosa kecil. Kemudian liraf'il manzilah. Kemudian angkat Allah Taala bila berikan musibah kepada orang-orang yang beriman ni, Allah Taala sebahagiannya nak angkat darjat orang yang beriman. So ada 3 lah. Kadang-kadang Allah Taala berikan musibah untuk menjauhkan perkara yang dibenci, perkara yang tak disukai. Umpamanya dalam peristiwa Nabi SAW kalah di Uhud, kan Nabi pada masa tu dikhianati oleh orang-orang munafik. Memang itu merupakan musibah bila mana 70 orang sahabat Nabi SAW gugur syahid. Tetapi paling tidak hikmahnya banyak. Apa dia? Nabi mengenali sifat orang munafik. Nabi mengenali mereka ni bagaimana, dan selepas itu Nabi berjaga-jaga dan Nabi menjadikan peristiwa tu sebagai peristiwa untuk diambil pengajaran setiap masa dalam hidup Nabi SAW. Ya, baik. Ini yang disebutkan oleh Salman. Salman kata, inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffarah wasti'tabah. Wa inna maradal fajir kal ba'iri aqalahu ahluh thumma arsaluhu fala yadri lima uqil wa lima ursil. Salman kata, sesungguhnya penyakit seorang mukmin ni Allah Taala in maradal mu'min. In marada, bukan inna marad. In maradal mu'min. Jika orang mukmin itu sakit, yaj'aluhu Allahu lahu kafarah wasta'tab. Ya. Allah Taala akan jadikan penyakit mukmin ni sebagai kafarah bagi dosa-dosa kecil dia, dan dia akan insaf dengan sakit dia tu. Wa in maradal fajir, jika orang yang berdosa sakit, fahuwa kal ba'ir, dia seperti unta. In aqalahu ahlu, unta yang diikat oleh tuan dia. Unta akal ni, sebab tu kita panggil akal ni akal. Otak kita ni, fikiran kita ni dipanggil, orang Arab panggil akal. Kita pun panggil akal juga. Orang Arab panggil akal, perkataan aqala tu maksudnya ikat. Akal ni dipanggil akal sebab diikat badan kita. Dengan akal ni kita tak buat benda-benda buruk, diikat badan kita daripada bertindak dengan benda yang tak betul. Sebab tu dipanggil akal. Aqalahu ahluh, dia seperti unta yang diikat oleh tuan dia. Unta yang diikat oleh tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang pernah pergi umrah, dia pernah, kadang-kadang dia tengok orang Arab. Cuba tengok orang Arab. Pakaian orang Arab yang ada pakai shimah, dia ada pakai kita panggil apa? Selendang serban. Lepas tu dia ada pakai satu benda bulat atas kepala dia. Benda bulat tu, benda tu dipanggil iqal. Benda bulat tu orang Arab panggil igal. Kalau bahasa pasalnya igal lah. Kalau bahasa fusha ataupun bahasa bakunya iqal. Iqal tu daripada perkataan akal lah. Kenapa dipanggil iqal? Kerana benda atas kepala tu asalnya bukan letak atas kepala. Asalnya diletak di kaki, di lutut unta. Unta ni bila dia duduk,
lutut depan dia terlipat macam ni. So oleh kerana dia tak nak bagi unta tu lari, bila unta tu duduk, kadang-kadang berjalan di padang pasir, bila dah sampai waktu penat, mereka akan berteduh. Terutama bila panas sangat, mereka akan berteduh di bawah pokok. Jadi mereka akan minta unta mereka untuk barak, untuk duduk dan melipatkan lutut dia. Jadi macam mana nak bagi unta ni tak lari? Sebab unta ni akan lari. Kalau kita tak ikat dia lari. Tak nak bagi dia bangun, mereka akan letak tali untuk ikat, untuk letakkan di siku dia, bukan siku, di lutut dia supaya dia tak boleh bangun sebab dah terikat. Dah terikat dekat macam getah lah. Jadi tak boleh bangun. Jadi benda itulah yang digunakan untuk letak di lutut unta. Bila mereka jalan, mereka cabutlah. Minta unta jalan, so unta akan berdiri lah. Jadi bila benda tu dipegang-pegang, dia takut hilang, lah kali tak tahu nak letak ke mana, letak atas kepala. Tu yang sampai sekarang Arab tak ada unta, letak atas kepala tu. Jadi benda tu kekal sebagai pakaian tradisi. Dan dipanggil benda tu iqal. Benda tu dipanggil sebagai iqal. Jadi unta ni bila dia diikat oleh tuan dia, unta tak ada akal. Unta tak ada otak yang boleh berfikir. Dia kata kalba'ir aqalahu ahlu. Orang yang jahat ni kalau dia sakit, dia seperti unta yang diikat oleh tuan dia, summa arsalu. Kemudian dia dilepaskan. Kemudian tuan dilepaskan dia. Fala yadri lima uqil. Dan dia pun tak tahu kenapa dia diikat. Walima ursil. Dan dia pun tak tahu kenapa dia dilepaskan. Orang jahat macam tu lah. Kalau dia sakit, Allah Ta'ala tak bagi dia bertindak. Allah Ta'ala tak bagi dia bebas. Allah Ta'ala tak bagi dia buat maksiat. Dia pun tak tahu pasal apa. Tapi orang mukmin, kalau dia sakit, dia tahu. Dengan sakit yang Allah Ta'ala beri kepada dia tu, macam-macam kelebihan yang dia boleh capai, macam-macam kelebihan yang dia boleh dapatkan daripada musibah yang dikenakan pada dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Jadi saya kira ada lebih kurang 5 minit lagi. Saya tengok kalau ada soalan yang saya boleh ambil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, para nabi yang sibuk pada hari kebangkitan di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasulullah sibuk ketika itu? Dan bagaimana dengan para nabi yang lain? Itu saja Ustaz. Okey. Dalam hadis seperti mana Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya di akhir di padang mahsyar nanti kita ni akan cari nabi-nabi Allah untuk minta syafaat. Kita akan pergi jumpa Adam alaihi salam. Ya, kita akan jumpa Adam, kita akan beritahu, wahai Adam, engkau adalah bapa segala manusia. Allah cipta engkau dengan tangannya yang tak sama dengan makhluk. Tolonglah bantu kami minta syafaat kepada Tuhan supaya selamatkan kami. Adam kata tak boleh. Kita pergi jumpa Nabi Nuh. Lepas tu kita jumpa Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kita jumpa Nabi Allah Musa. Semua tu kita jumpa Nabi Allah Isa. Lepas tu last sekali semua tu tolak. Last sekali Nabi Isa kata pergilah jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baru kita minta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah yang membenarkan kita minta syafaat melalui dia kepada Allah, dan Allah memberikan. Ini kelebihan yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat ni dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang mana syafaat ni khas untuk Nabi Muhammad SAW untuk menyegerakan urusan umat di padang mahsyar. Tu belum kira syafaat-syafaat yang lain. Syafaat-syafaat yang lain masih ada. Yang ni syafaat yang paling besar, yang Nabi minta Allah, doa kepada Allah untuk segerakan urusan kita di padang mahsyar. Kenapa dapatkan Nabi Muhammad SAW? Ni zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan yang Allah Taala inginkan bagi pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan penghulu segala manusia, maka kelebihan ni dapat dekat Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Aku merupakan penghulu bagi anak Adam. Dan Nabi SAW sini ceritakan dalam hadis, memang Nabi tangguhkan permintaan yang diberikan kepada dia ni untuk diminta kepada Allah pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Okay, kita tengok soalan lain. Salam Dr. Zaimi. Waalaikumsalam. Doa yang seperti ini, lindungilah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Adakah fitnah maknanya ujian atau tipu? Fitnah ni, bila dalam hadis Nabi SAW ajar kita sebelum bagi salam,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dalam hadis disebut begitu ya. Yang mana Nabi SAW ajar kita sebelum bagi salam tu, bila lepas baca tasyahud tu, Nabi minta kita, anjurkan kita untuk minta perlindungan daripada 4 perkara. Minta perlindungan daripada azab api neraka, Jahannam, azab kubur, daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Fitnah Masih Ad-Dajjal ialah tipu daya ataupun bencana yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya wal mamat yang bermaksud tipu daya ataupun bencana dalam hidup dan selepas mati yang boleh merosakkan kita. Sebab ada orang walaupun dia dah mati, tapi bencana masih kena pada dia bila dia buat satu benda yang orang jadikan ikutan dan dia tak sempat bertaubat dengan dosa dia. Kan? Jadi dalam isu ni kita kena hati-hati. Fitnah dalam bahasa Arab boleh maksud bencana, boleh maksud ujian, boleh maksud tipu daya. Ketiga-tiganya termasuk. Ya, fitnah dalam bahasa Arab. Cuma kita kena tengok konteks lah. Ada konteks bila sebut fitnah merangkumi tiga-tiga. Macam doa tadilah. Ada konteks macam hadisul fitan di akhir zaman. Hadis-hadis fitan ni kita panggil hadis-hadis petanda kiamat. Ya. Petanda kiamat. Maka hadis petanda kiamat ni dia lebih kepada hadis bencana. Termasuk juga tipu daya sebab Dajjal pun menipu juga dan itu merupakan bencana. Wallahu a'lam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau seseorang itu keluar negeri ketika pandemik kemudian pulang ke sana sendiri dan dia terkena penyakit berjangkit, adakah dia mendapat pahala syahid? Pertama sekali, kalau dia ni terkena penyakit tu dan dia balik tu bukan kerana nak lari daripada penyakit, tapi dia kena juga. Yang tu lain cerita. Yang tu memang dia sudah melanggar arahan Nabi SAW. Tapi kalau dia balik tu kerana memang dia kena balik, bukan disebabkan dia lari daripada wabak, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan dia dapatlah pahala tu ya. Baik. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum kalau kita melakukan sesuatu yang tidak salah dalam segi agama? Mungkin sunnah, tetapi tidak dibenarkan dalam akta negara. Kalau kita berbuat demikian juga, hukuman negara itu boleh memudaratkan kita sekeluarga, contohnya penjara. Sunnah ni dia ada banyak. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang mustahab, ada sunnah yang harus. Umpamanya sunnah yang harus, kita makan makanan yang Nabi suka. Tapi kalau kita niatkan makan tu nak ikut Nabi, dapatlah pahala niat tu. Contohnya macam Nabi ni dia makan roti kan. Nabi makan roti, kita nak makan roti sebab nak ikut Nabi, dapatlah pahala niat tu. Tapi kalau kita tak makan roti, makan nasi, tak ikut, bukanlah kita dianggap sebagai pembenci sunnah. Tu satu. Yang kedua, kalau sunat tu sunat yang mustahab. Sunat yang mustahab, sunat yang orang Melayu panggil sunat lah. Sunnah yang mustahab ni maksud sunat, benda sunat. Benda sunat ni kalau berdepan dengan mudarat, sampai kena penjara kalau buat, kita boleh tinggalkan. Kerana benda tu bukanlah benda tuntutan yang kalau kita tinggalkan berdosa. Tapi kalaulah benda yang nak kita buat tu, yang dianggap sebagai sunnah tu sampai kepada tahap wajib. Tapi kalau kita buat boleh terkena bahaya. Kita kena tengoklah. Kadang-kadang Allah Subhanahu berikan peruntukan. Contohnya macam dalam perang, yang mana solat berdiri pun boleh, jalan pun boleh dalam keadaan perang kerana nak menyelamatkan diri. Umpamanya, kalaulah kata di tempat kita tu negara komunis umpamanya, yang tidak beriman kepada mana-mana agama umpamanya kan. Kalau kita solat menyebabkan kita boleh tangkap dan dibunuh, maka kita solatlah dalam keadaan yang kita mampu. Kalau boleh jamak,
cari tempat di mana, cari waktu di mana kita boleh solat untuk jamak. Jamak takhir ataupun jamak takdim. Tetapi bukan qasar, hanya jamak. Kalau tak mampu sangat. Ataupun kita kalau tak mampu sangat sehingga membahayakannya, sehingga boleh menyebabkan nyawa kita dibunuh dan seumpamanya, daripada hanya sekadar sakit. Kalau sakit pun diberi keringanan, maka kalau dalam keadaan membahayakan nyawa, lagilah diberikan keringanan. So kita tengok keadaan. Soalan ni terlalu umum, saya tak boleh perincikan. Di sana ada rukhsah-rukhsah yang kita boleh ambil. Tetapi kalau sekadar hanya benda sunat, kalau membahayakan nyawa sampai kena masuk penjara, maka kita boleh tinggalkan kerana ia bukanlah satu tuntutan yang kalau kita tak buat berdosa. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap.